A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam-malam. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam ini kita bersama lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bersama bicara malam bersama dengan Kak Wi kita pada malam ni. Anda seperti biasa menemani Kak Wi dalam live yang dibuat pada malam ini. Selamat malam. Okey. Kak Wi bagi salam sikit. Okay, Assalamualaikum semua, selamat malam. Okay, malam ni agak berlainan sikit malam ni Okay, so semua dah makan malam Semua dah makan? Harap semua pun sudah pun menunaikan segala kewajipan yang sepatutnya kita tunaikan. Jadi kita Hana Khairi, Waalaikumsalam. Junaida, Junaina. Jadi Terima kita kasih ambil kesempatan lah jom pada malam-malam ni anda dan Kak Wi akan ambil kesempatan kita curi sikit masa untuk sama-sama kita berbicara malam-malam ini. InsyaAllah Kak Wi. Okey, sebelum tu kita istighfar dulu. Ya, mari kita sama-sama kita istighfar diri kita. Mungkin dengan sebab istighfar kita ni kita akan dapat keridaan dan keberkatan, keampunan daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, seterusnya sama-sama kita berselawat. Kan? Sama-sama kita berselawat, mudah-mudahan selawat kita ni menjadi satu amalan, satu pahala untuk kita. Okey. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, kita telah pun beristighfar, kita telah pun berselawat. Seterusnya yang ketiga, ada satu kewajipan sebelum kita memulakan satu majlis. Kita mulakan dengan Ummul Kitab. Di samping kita membaca Al-Fatihah Ummul Kitab, kita sedekahkan, niatkan sedekahkan Al-Fatihah itu khusus untuk diri kita sendiri. Sebut nama kita, sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah akan berikan keseimbangan kepada kita zahir dan batin, InsyaAllah. Assalamualaikum Kak Wi dan suami. Waalaikumsalam Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita telah melaksanakan rutin 3 perkara yang kita akan laksanakan dan kita akan lakukan sebelum kita memulakan bicara pada malam-malam ni. Ada permintaan sebenarnya kan pasal tajuk apa malam ni? Okey, malam ni Kak Wi bawa tajuk yang agak berbeza sikit. Sebelum tu syukran jazilan kepada yang join Kak Wi malam ni. Terima kasih ya. Terima kasih Hani join Kak Wi malam ni. Okey, malam ni bicara kita agak berbeza sedikit. Biasanya Kak Wi share perkara yang berkaitan dengan ilmu lah, kita katakan ilmu yang ringkas. Tapi malam ni ada sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun Kak Wi nak cerita juga malam ni berkaitan dengan apa tajuk dia?
tujuh apa tadi? Lupa tak? Okey. 7 langkah untuk berjaya. Sebab anda, 7 langkah untuk sebab berjaya. sebab anda tadi bagi tips, 7 tips untuk berjaya. Tapi masih lagi kita dalam ruang lingkup yang sama, bersumberkan ilmiah, dan kita ada berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. 7 sikap yang perlu kita ada, 7 sikap yang perlu kita ada ataupun yang semestinya ada pada orang yang inginkan kejayaan, orang yang berjaya. Kita akan lihat macam mana ciri-ciri itu kita checklist. Ada ke tidak pada diri kita selama ini, ada tak kita bawa benda tu, ataupun kita dah ada tapi cuma kita tak perkuatkan lagi, ataupun kita tak istiqamah dalam menghayati dan juga mengamalkan sikap 7 sikap orang 7 berjaya. bukan 7 orang, 7 sikap orang yang berjaya. 7 ni sebab banyak sangat, dia ada 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dan seminggu. Banyak 7 ni, 7 ni banyak 7 ni banyak keistimewaan dia. Okey, jadi sebenarnya kita sebutkan kejayaan di sini bukan kejayaan pada sesuatu topik saja, tapi kejayaan dalam hidup kita, kejayaan kita dalam berumah tangga, kejayaan dalam kerjaya kita. Apa saja aspek yang saja kita ceburi bidang hidup kita, yang umumnya hidup kita lah, tetapi dalam peringkat-peringkat, dalam skala-skala tertentu ni dalam hidup kita tu, kita perlukan dari satu masa tu dia ada satu anjakan paradigma, ataupun ada satu hari ini lebih baik daripada semalam, dan yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Kita kena pegang konsep tu. Itulah yang Muslim sejati, Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Okey. Untuk ada nak respon suara okey ke? Suara okey tak? Suara Kak Wi dengan husband Kak Wi okey tak? Dengan tak? Dengan boyfriend Kak Wi ni okey tak? Cuaca tak berapa okey sini di Kuantan. Cuaca sini hujan lebat. Harap hari ni line okey. InsyaAllah line okey. Okey kan, menurut kajian psikologi, perkara utama untuk seseorang individu mencapai kejayaan bermula daripada perubahan mindset. Perubahan mindset iaitu minda kita ni. Sikap tu datangnya daripada minda kita. Minda orang berjaya tak sama dengan minda orang yang tak ingin kuat untuk kejayaan, kan? Okey, contoh macam mana contoh minda orang berjaya? Okey, apa contoh minda orang berjaya? Dia macam kadang-kadang kita ada juga sahabat kita yang kata dia kata, oh aku kan jenis niaga lah. Aku kan jenis niaga. Dia selesa dengan cara tu. Tapi kita kena ingat, sebenarnya berniaga ni tak perlu nak kaya, tak perlu, bukan niat kita nak kaya, bukan niat kita, tapi kita kena ingat sekali je. Kita macam mana pun anda selalu ingatkan, apa yang kita lakukan biarlah bersandar kepada sunnah Nabi. Siapa yang mengajar kita berniaga seawal 20 tahun? Siapa? Kalau tidak bukan lain selain daripada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti anda akan huraikan kenapa kita mesti berniaga. Tetapi hari ini Kak Wi nak cerita apa tadi tentang mindset atau niat daripada permulaan setiap minda peniaga tu. Minda seseorang tu sama ada dia minda besar. Alhamdulillah, jelas. Terima kasih Surya. Terima kasih okay. Mindset kita kena jelas hala tuju kita kan. Yang pertama sekali Rasulullah ajar apa kita? Kalau untuk berjaya, tak kisah dari segi apa pun, hatta dalam pelajaran sekalipun. Kalau kita nak pergi belajar kan saja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Tapi sebab sahabat-sahabat kita banyak yang jenis peniaga. Memang rata-rata orang dah niaga online sekarang. Jangan tipu lah kan. PKP apa yang boleh niaga. Jadi kita lebih fokuskan kepada perniagaan lah Kak Wi. Ingat tak Kak Wi cakap? Dari tali saja boleh jadi jutawan. Betul. Itu mindset daripada Saidina Abdul Rahman bin Auf. Orang lain tak nampak benda tu, tapi dia ketara bab tu. Dia nampak bab tu bagaimana dia nak mencipta sesuatu. Mencipta sesuatu yang lain daripada yang lain. Boleh je kalau dia nak jual daging unta. Boleh je kalau dia nak jual unta saja, tapi boleh juga dia nak jual rendang unta, kari unta, sup tulang unta. Lagi banyak untung dia, tetapi dia nampak ke tali tu. Jadi ini bermakna dia suruh kita, bila kita nak memulakan mindset, kita kena tahu mana yang boleh kita conquer, ataupun untuk kita yang kita lakukan untuk perniagaan tu. Okey, yang pertama Kak Wi bagi tahu. Yang pertama, apa 7 perkara untuk berjaya ni? Pertama sekali, mindset yang Kak Wi sebut tadi ialah jelas pada niat dan juga tujuan kita. Sebut mindset kan, tak suka kan buat macam ni?
Kan? Macam ni. Macam ni ya. Macam ni ya. Kan? Mana sipu mentor. Wira Dr. Aziz. Mentor anda dengan Kak B. Kan? Kan? Nampak tak kat situ? Jelas pada niat dan jelas pada tujuan. Clear, sangat clear, very clear. Misi niat tu mestilah kita pertama lillahi ta'ala, kedua ikut sunnah, dan yang ketiga untuk mendapatkan silaturahim, yang keempat baru keuntungan. Nampak tak? Yang pertama Kak Wi kata apa tadi? Yang pertama adalah niat tu mestilah berniaga kerana Allah Ta'ala, tu dah dapat pahala yang pertama. Pahala yang kedua, berniat berniaga untuk mengikut sunnah, dapat 2 pahala. Ketiga, berniaga sebab dengan niat untuk mengeratkan silaturahim ataupun meluaskan silaturahim, dapat dah yang ketiga. Dan yang keempat adalah mendapat keuntungan. 4 niat tu mesti jelas, clear untuk kita, supaya kita berada di track yang betul pada setiap hari. Okey, setuju tak? You all setuju tak dengan Kak Wi? Komen sikit. Okey. Assalamualaikum Kak Wi dan suami, salam ukhuwah dari Segamat. Waalaikumsalam. Dek Mah Sarimah. Macam first time ya? Macam first time lah yang join live. Dek Mah Sarimah. Kenal ke? Kan? Terima kasih singgah di wall Kak Wi. Selamat datang. Mungkin juga daripada sahabat-sahabat bicara malam kita kan. Okey, itu dari segi dalaman kita kena buat niat macam tu. Okey, setuju. Alhamdulillah setuju Suria. Okey, yang kedua, pertama mindset kita kena fikir apa penyebab kita nak buat bisnes tu. Pertama mungkin sebab kita nak tolong keluarga kita, mak ayah kita, nak keluar daripada masalah keuangan, mungkin nak bantu lebih ramai orang. Okey, 3 perkara ni kena ada. Pertama, sama ada kita nak tujuan untuk ibu bapa kita, kan, ibu bapa kita membesarkan kita dengan bersusah payah. Jadi kita kenalah balas dengan apa? Dengan kejayaan kita lah dalam bidang apa saja, tak semestinya bisnes. Tapi bisnes itulah yang dapat banyak membantu untuk menggembirakan kedua orang tua kita. Sebab kita senang kan, boleh hantar ke Mekah, boleh belikan dia rumah, boleh belikan dia kereta. Semua tu memerlukan fulus kan. Jadi itu memang jadi mindset kita yang pertama, ataupun tujuan kita yang pertama. Ataupun mungkin kita berniaga untuk anak-anak, mungkin kan, untuk memberikan keselesaan pada anak-anak. Dan yang kedua, nak keluar daripada masalah. Semua pun orang ada masalah, betul tak? Semua orang ada masalah. Mungkin ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan, mungkin dah tersalah langkah dulu-dulunya kan. Mungkin macam Kak Wi sendiri dulu dah buat bisnes lain. Mungkin kita dah ada tersalah langkah, jadi kita belajar dari kesilapan. Tapi janganlah pula buat macam yang viral tu, pergi salahkan pakcik tu pula. Pakcik ni masa muda-muda tak berusaha kan, malas kan. Itu tak boleh lah kan. Tak boleh lah. Kita tidak boleh nak mengenang benda-benda macam tu. Kita kena hormat pada yang dah lepas. Masa lalu kita tu adalah pengalaman. Masa lalu pakcik tu pun adalah pengalaman. Macam tak selalu kata, kita tidak boleh nak menilai apa orang buat. Sama ada dia nak ke kiri atau ke kanan, kita tak boleh nilai. Itu bukan kerja kita. Okey. Dan yang ketiga, mestilah kita ada mindset untuk menolong orang. Menolong orang, tak kira lah kawan kita ke, sahabat kita ke, ataupun sesiapa saja yang kita tidak kenali. Selagi kita ada niat ingin menolong orang, maka Allah akan tolong kita. Percaya tak? Dan perkara inilah juga dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf. Dia rezeki datang pada kita, menjadi tapisan kita untuk sebarkan kepada orang lain. Lagi ramai. Kita kena niat tu. Kita kena niat. Biar rezeki kita melalui kita dan kita akan sebar kepada orang ramai. InsyaAllah ya. Okey, InsyaAllah. Kenapa mindset ni jadi perkara yang utama? Sebab dia bermula daripada mindset kita. Kalau mindset kita tak naklah buat, tak takutlah, boleh ke? Memang macam tu memang tak boleh. Kalau minda yang mindset dia kuat, aku akan cuba. Belum lagi, orang kata lebih baik mencuba lebih baik gagal daripada tidak mencuba, betul tak? Lebih baik kita gagal daripada kita tidak mencuba langsung. Orang yang gagal ni biasanya dia akan berjaya. Sebab kalau dia tak mula dengan kegagalan, macam ada satu buku tu Dare to Fail apa? Dare to Fail, berani gagal. Berani gagal. Itu buku tu legend lah. Legend lah. Kita pernah ada buku tu. memang dah habis study zaman tahun 2000 lebih lu. Okey, itu yang pertama. Berani yang kedua, gagal nama dia tajuk dia. Yang pertama tadi mindset, berkaitanlah dengan niat yang kita huraikan tadi. Yang kedua apa nak? Yang kedua, bila kita dah ada mindset niat kita tu, kita kena percaya dengan apa yang telah kita niatkan. Yakin dengan diri kita, yakin dengan kemampuan yang akan kita laksanakan. Mana yakin diri, percaya pada diri.
Betul. Orang yang berjaya tu sentiasa percaya pada diri dia. Kalau dia sendiri tak percaya pada diri dia, macam mana dia nak berjaya? Confident. Betul. Confident. Kita kena ada confident level kita kat diri kita sendiri tu kena ada. Kalau kita sendiri nak sabotage diri kita, kita tak akan berjaya. Jadi kita kena yakin diri, bina keyakinan diri setiap hari. Betul tak? Kita dah nampak hala tuju kita tadi. Dan kemudian kita kena yakin yang kita akan sampai ke situ. Itu kita kena pegang. Jangan pedulikan apa kata orang. Jangan pedulikan. Jangan kita ada ragu-ragu, betul tak jalan yang aku pilih. Tak boleh. Sekali kita dah pilih, kita akan terus buat. Kita akan terus yakin apa yang kita buat tu sampai berjaya, sampai habis. Buat sampai habis. Maksudnya buat sampai berjaya. Macam kita jugalah, kita buat sesuatu kerja rumah kan. Mesti kita nak buat sampai habis. Kalau kita nak mengemas, melipat kain tu, kalau boleh kita nak lipat sampai habis. Barulah mata kita clear. Betul tak? Kalau kita buat tapi ada lagi 2 bakul. Buat sebakul je. Tak stabil. Internet tak stabil sekejap Internet tak stabil. Boleh dengar lagi kan? Suara Kak Wi boleh dengar lagi ke? Okey. Kan macam Kak Wi cakap tadi, kalau kita tujuan kita nak clearkan baju kain kita, kita lipat 1 bakul dan ada lagi 2 bakul. Itu kira belum settle. So kita kena ada minda yang kuat untuk siapkan tu. Kita ada yakin diri untuk siapkan tu. Mungkin kita boleh gunakan cara yang berbeza. Ambil sebakul ni bagi ke anak ni, ambil sebakul ni bagi ke anak ni, ambil sebakul lagi bagi ke anak ni. Bagi ke anda nak tolak balik kan. Tak dapat anda tolak balik kat sini kat sana. Okey. Kan ibarat dia macam itulah kan. Okey. Yang ketiga, bila kita dah yakin pada diri kita kena minat ataupun kita kena tanamkan satu keazaman yang kuat terhadap apa yang akan kita niaga atau apa yang kita lakukan. Maknanya minat tu terhadap apa yang kita buat. Bukan sebarang minat tau. Kena minat bersungguh-sungguh. Minat gila kita kata. Minat gila. Minat gila. Sesuatu yang kita buat tu mesti kita minat gila. Yang tu lagi cepat kita. Sebab apa? Bila kita minat gila, kita bangun pagi kita fikir dah. Kalau anda kata obses tu macam mana? Yes, obses pun boleh. Obses lah kalau gila tu. Sebab anda selalu guna kamus. Dia tak guna perkataan gila. Minat gila dia. Sebab orang yang berjaya ni, kenapa kita kata dia obses tadi? Dia takkan rasa terbeban atas apa yang dia buat. Kecuali kalau dia tak ada minat, dia akan rasa terbeban. Contohlah, anda tak suka bercucuk tanam, paksa juga cucuk tanam. Apa akhir jadi? Mati pokok kan? Tak berbaja. Internet connection unstable. Anda nak tahu masih clear dengan suara lagi tak? Masih dengan suara lagi tu? Dia macam ni lah. Pernah tak jumpa kawan kita? Dia ni kerja dia jual barang lah, satu barang. Bila tang jumpa je mesti jual barang. Bila jumpa je mesti cerita pasal barang. Bila jumpa je mesti cerita barang tu. Sampai kita kata, alamak, si Anu ni ada situ lah, aku tak nak lah. Nanti dia mesti cerita barang dia. Nampak? Itu obses macam tu. Dan kita kena jadi macam tu. Biar macam mana pun. Tapi kita kena obses macam tu. Sampai orang mak dah kita. Mak dah kita. Macam sebut je Kak Bi, apa. Sebut je anda, apa. Singkat alo. Gitu kan. Contoh dia ada dah. Macam seolah-olah kat muka dia tu ada tulis BCA. Macam tu lah. Contoh kan. Mesti minat gila. Jadi itulah yang dikatakan minat gila ataupun obses dengan apa yang kita buat. Ataupun dalam kata-kata yang manisnya, minat seminat-minatnya. Sampai kita jatuh cinta lah. Tak boleh lupakan dan tak boleh buang. Kalau kita dah jatuh cinta pada sesuatu kan, atau pada seseorang, boleh tak kita nak buang? Sayang kita nak buang. Macam itulah kita ibarat kalau kita melakukan sesuatu. Especially lagi dalam perniagaan ataupun dalam bisnes lah kita katakan. Muamalat kita. Yang berapa tadi Kak Bi? Itu yang ketiga. Yang keempat? Lupa lah. Yang keempat, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Kalau genggam tu biar sampai jadi abu. Lepas tu jadi abu boleh jual. Jadi abu masuklah. Dah jadi abu. Abu tu dia olah abu tu buat celak pula. Macam tu nampak tu. Kembang lagi. Buat celak boleh, buat dawat boleh, buat mata pensil boleh. Kan? Aduh, internet masalah sikit lah. Boleh dengar lagi ke suara Kak Wi? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit you all. Dengar tak suara Kak Wi? Okey, yang keempat tadi takut gagal. Yang keempat, jangan takut gagal. Tak takut gagal jangan maksudnya. Jangan kita takut untuk gagal. Kita dah tetapkan landasan kita. Kita dah tetapkan niat kita. Kita dah tetapkan hala tuju. Kenapa perlu kita takut? Kita teruskan. Okey, ada satu pepatah Orang yang berjaya pada hari ini
satu kegagalan dia akan menghasilkan 10 kejayaan. Satu kali kegagalan dia akan menghasilkan 10 kejayaan. Nur Hafizah Muhammad Zakri. Terima kasih dengar. Hai Kak Wi and Sarida. husband. Sarida Muhammad. Ya Allah Sarida. Happy anniversary. Boleh lagi ke? Dah seminggu. Jangan ucap je. Sarida kata kirimlah post Dah laju. ada berita baik ke? Lazada ada. Shopee Dah ada berita baik ke dah? Tak apa, nanti kita bisik tepi Okey, tu Kak Wi cakap tadi. Dari satu kegagalan kita akan muncul 10 kejayaan. Contoh Kak Wi bagi tahu. Contohlah founder Iman Legacy, Puan Diana Kasim. Dia ada tak dalam ni Puan Diana Kasim? Belum. Okey, Puan Diana Kasim, kegagalan yang dulu dia tu, dia telah menghasilkan ramai orang yang berjaya di bawah dia. Kan? Contohnya macam Rozaini Muhammad Razi, orang di bawah Iman Legacy yang telah berjaya menyebarkan kebaikan ataupun menyebarkan dakwah kecil-kecilan dia lebih awal daripada Kak Wi lagi. Ramai lagi, contohnya Puan Shima contoh yang terbesar lagi, founder BCA, buku checklist amalan, founder dia pun pernah mengalami kegagalan. Tapi di sebalik kegagalan itu dia telah menonjolkan 10 kejayaan dan dah jadi jutawan pun sekarang. Tahniah Puan Saira. Kan? Hasil daripada solat tahajud 5 pagi. Itu je. Hasil daripada solat tahajud 5 pagi, terbentuknya buku BCA ini dan juga tersebarlah kebaikan BCA ini. BCA ini bukan satu buku agama tetapi membuatkan kita seolah-olah kita dekat dengan agama kita. Betul tak? Setuju tak you all yang dah guna? Ada yang dah guna kat sini? Kan? Nampak tak? Buku BCA bukanlah satu buku agama tetapi dengan sebab kita menggunakan buku ini seolah-olah kita sangat dekat dengan agama. Ataupun dalam erti kata lain, kita sangat dekat. Kita sangat cepat rasa untuk menghadirkan diri kita mencari Allah. Kegagalan membawa 10 kejayaan. Thank you yang buat nota. Kan? Nampak tak kat situ? Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita dah nampak dah. Satu kegagalan akan menghasilkan 10 kejayaan. Jadi 10 kejayaan itulah yang kita nak rasa. Betul tak? Jadi itulah perangai orang yang berjaya, tak takut gagal. Okey, yang kelima nak? Dia orang macam ni, dia pegang pada satu konsep yang tak nanti tertutup pula mata Kak V Tak apa. Tak It's apa. okay. Tertutup pula mata dia. Okey. Dia macam ni, dia bila sampai satu dia dihadang oleh satu batu penghadang yang terlalu tinggi. Ada dua orang. Sama ada dia akan berhenti di situ, dia akan stop, dia akan menangis, meratap diri dia sampai sudah. Sampai dia mati. Tak tahulah kan. Tak mati lagi kot. Okey. Yang kedua, dia akan pandang batu tu, dia akan semakin tinggi batu penghadang tu, semakin dia bersedia untuk menjadikan batu penghadang itu sebagai batu loncatan. Dia perlu berundur sebentar. Dah habis dia meratap, dah habis dia mengenal lagi, dia prepare untuk diri dia untuk melompat lagi tinggi. Jadi dia akan melompat lagi tinggi dan apabila melepasi lompatan tu, kejayaan dan juga kebahagiaan dia akan akan tercapai di sebalik batu lonjakan tadi, batu loncatan tadi. Okey, yang kelima Kak Vi. Okey, yang kelima, macam mana orang yang nak berjaya ni, dia terima ilmu, sedia untuk terima ilmu, sedia untuk terima kritikan, sedia untuk fakta dan data. Macam mana tu? Kan? Pertama sekali dia kena cari ilmu. Kita tak boleh kalau nak berjaya kita tanpa ilmu. Dia mesti nak berjaya dunia dengan ilmu, nak berjaya akhirat dengan ilmu, nak berjaya apa sekalipun mesti dengan ilmu. Kalau kita nak berjaya dalam bisnes, kena ada ilmu bisnes, kan? Semua tu perlukan ada ilmu. Dari mana kita nak dapat ilmu? Daripada mentor kita, daripada cikgu kita, guru kita, wajib ada. Sentiasa kita mencari ilmu, bagaimana nak melangkah, bagaimana nak menitip jalan kita tu perlukan dengan ilmu. Percaya kritikan tu membuatkan kita lagi ingin mematahkan kritikan tu. Lagi. Kita nak buktikan lagi what you say is wrong. Apa yang kamu cakap tu salah pada aku. Kan? Mulalah boleh. Contohnya. Boleh ke Kak Wi jual buku jadi jutawan? Buku je pun. Don't say that. Janganlah kau pergi menangis duduk tepi yang tu pergi menangis. Jangan menangis tepi Baru katil. cakap macam tu kau dah menangis-nangis meleleh, mata dah relax. Okey. Tidak ada perkara yang mustahil. Abdul Rahman bin Auf pun boleh jual tali jadi jutawan. Ini kan pula buku, betul tak? Sebab orang sekarang dah tak guna buku, semua guna e-book,
Jadi di mana buku untuk kita menulis? Jadi kita dalam bahasa yang sama kita kembalikan Nostalgia kita. nostalgia dan membaca daripada hardware, maknanya buku. Sebab orang memang ramai orang perpustakaan tu tengok ramai orang Tak ramai orang dah sekarang. Kita akan cuba untuk kembalikan. Niat kita tu nampak benda kecil tapi besar dia, impact daripada masyarakat akan datang. Mula kembali kita masyarakat yang memegang buku, bukan lagi yang memegang handphone dia. Kadang-kadang purata rakyat Malaysia memegang handphone, setiap 12 minit dia akan jeling handphone dia, ataupun dia akan ambil handphone dia akan pegang, dia akan tengok. Kemudian dia letak balik, kemudian dia setiap 10 hingga 12 minit dia akan kembali lagi pegang handphone. Itu adalah purata rate masa. Itu fakta fakta rakyat Malaysia memegang handphone. Dia akan online macam tu. Dia ilmu tu tadi, mentor tadi. Anda suka nak cerita tentang mentor. Kenapa perlu kita tiru dia? Dia dah jaya dah. Dia dah berjaya dah. Dia dah jutawan, dah bagus, dah semua orang kenal dia satu dunia, seantero dunia akhirat dah kenal dia. Okey. Bukan, masalahnya memang kita kalau nak merintis jalan tu, kalau kita sendirian, seorangan, dia akan memakan masa yang terlalu lama. Betul? Dia akan makan masa yang terlalu lama. Apa tidaknya kita, mentor ni macam kita mengikut balik jejak tapak kaki mentor kita tu untuk ke atas gunung sana. Dah ada tapak tu, mentor tu dah sediakan jalan tapak-tapak tu, suruh buat ni, kita ikut. Kalaulah kita, aku tak nak ikut mentor tu, aku ikut jalan tepi, merintis jalan sendiri, meredah berluka apa semua, lagi menyusahkan kita. Kita dah ada testimoni, kita dah ada pembuktian kejayaan tu, jadi kita follow the mentor. Sebab itu kita perlukan mentor. Sebab itu dalam Islam pun kita kena berguru. Betul. Berguru kan? Kita kena berguru. Betul. Alah, contohlah sekarang ni kalau kita nak pergi mana-mana, kita tak tahu tempat tu, daripada kita tuju tak tentu arah, lebih baik kita guna wave. Betul tak? Nampak? Senang kan? Guna wave terus je sampai. Kalau kita tak tahulah tempat tu. Anda tak guna wave, anda guna maps je. Tak kisahlah guna map ke guna wave. Kan, tak kisah nak. Firna, Faiza, okey. Faiza macam mana dah guna buku checklist? Seronok kan? Sambil kita membaca, boleh kita menulis, tapi dalam masa yang sama tujuan sebenar kita adalah apa? Mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin lama kita akan dekat dengan dia. Jalan itu kita yang paling semakin lama kita semakin berusia, semakin berusia ni semakinlah kita dekat dengan Allah Taala. InsyaAllah dulu dekat, sekarang tambah dekat lagi. Itu je. Yang keenam. Yang keenam. Oh, tadi belum habis lagi tadi. Yang kelima tadi. Fakta dan data. Kenapa kita perlukan fakta dan data? Internet connection unstable. Fakta dan data. Data tu ialah result kita. Kena ada result. Supaya orang boleh nampak result kita dan kita sendiri boleh lihat kemampuan kita sampai ke mana. Itu perlukan data tu. Perlukan data. Data juga, database juga perlu kita untuk customer kita, untuk kita kalau kita ada buat promotion, contohnya kita buat promotion Merdeka ke apa ke kan. Jadi data-data ni lah yang kita ambil balik. Kita kena sentiasa in touch dengan kita punya kontak, dengan kita punya pelanggan, dengan sahabat-sahabat kita, sentiasa ada update je, kita update. InsyaAllah itu cara dia. InsyaAllah. Okey, yang keenam, konsisten dan rajin, gigih. Konsisten dan gigih. Gigih ni lebih daripada rajin ke rajin lebih daripada gigih? Macam mana you all? Rajin dan gigih mana lebih tinggi? Yang rajin ke yang gigih? Susah juga nak jawab. Rajin tu dia rajin, tapi kalau gigih tu dia tak kira masa. Sebab anda selalu kalau buat berniaga ni anak bertungkus lumus. Berlumus tungkus. Kalau tadi dia berlumus tungkus, kalau anak bertungkus lumus. Kan? Betul, sama. Sama. Ada beza tu, berlumus tungkus dengan bertungkus lumus. Lagi hebat lagi berlumus tungkus. Okey, jadi konsisten dan gigih ni perlulah kita konsisten dalam apa yang daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Dan nombor 6 tu kita terus konsisten dan juga gigih. Gigih tu lagi kuat daripada rajin. Betul Cikgu Asfa. Gigih tu berlumus tungkus kan? Cikgu Asfa. Cikgu Asfa. Cikgu Asfa. Cikgu Lembah Keramat ke? Bukan, tu Asfia. Oh, bukan.
Okey. Okey. Okey, gigih, yes. Betul. Ramai dah yang setuju tu. Gigih adalah lebih daripada rajin kan. Gigih ni maksudnya kita akan buat lebih lagi bersungguh-sungguh dan konsisten. Kalau satu hari, kalau satu hari kita kata kita nak habiskan banyak tu kita kena. Gigih kita tu menuju ke arah itu. Kan? Jaga hubungan dengan Allah, pasti Allah pemudahkan untuk jaga hubungan dengan Allah. Betul. Betul tu Shima kan? Shima adalah dalam hidup kita dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Gigih. Okey, exit badu sirah. You all, kalau kita tengok tadi komen daripada Puan Nur Hashimah, Puan Hashimah adalah antara orang yang telah pun berjaya. Masuk lagi komen ni. Antara orang yang memang dah berjaya dan memang ada result dalam BCA ni. Nampak tak? Jual buku je pun tapi boleh dapat ribu riban. Nampak? Tapi yang penting apa? Kena hubungan kita, marketing kita dengan Allah the first, the number one. Betul tak? Okey? Okey, yang keberapa tadi? Yang keenam kan? Yang keenam. Konsisten dan gigih tadi. Konsisten dan gigih tadi yang keenam. Okey, yang ketujuh apa? Yang ketujuh yang ni dah. Okey. Masih lagi konsisten. Konsisten ni dia tak nampak lain lah. Dia konsisten terhadap apa yang dilaksanakan sekarang, kita kena fokus dengan apa yang kita buat sekarang. Fokus. Jadi kita jangan kaburi lagi kehendak kita ataupun kehendak kita dengan benda-benda yang lain. Kalau aku buat ni dulu. Aku fokus pada benda ni dulu. Dan aku teruskan konsisten dengan apa yang aku buat ni. Yelah, dia pun nak masuk. Nak masuk ni live kat Awi nampak. Sayang, sini. Tu, sini. Tengok sana. Dah, pergi sana. Masuk sana. Okey, konsisten dia terus. Jangan nak kita jangan nak buat benda ni kemudian kita buat dalam masa sama, kita buat juga benda ni dengan cara yang fokus. Jadi kita punya fokus tu dah pecah. Dah pecah. Jadi kalau kita buat benda ni, kita buat ni dulu. Stop dulu yang lain kalau boleh lah. Betul. Dan yang terakhir sekali, daripada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, yang terakhir sekali kita ni sebagai hamba Allah, kita kena balik semula kepada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang ketujuh sekali adalah kita hendaklah berserah dan juga bertawakal. Berdoa dan juga bertawakal. Okey. Bagi makan kan. Kak Bi, terangkan sikit. Okey, sebenarnya kan, dalam apa-apa saja yang kita buat, bukan tu saja dalam perniagaan, tapi dalam kehidupan kita seharian pun, kita ni memang kena, nombor satu, kita mesti menyerahkan ataupun bertawakal, kita katakan bertawakal sepenuh hati kita, sepenuh jiwa raga kita kepada pencipta kita. Itu nombor one. Berdoa. Jangan kita takut kita berdoa. dah buat dah tadi kan? Kita dah buat kan? Yang terakhir tu, walau macam mana pun, kalau jika Allah izinkan, dia akan berjaya. Kalau Allah tak izinkan, kita tak ada nak buat apa. Tapi dengan cara kita berdoa tu, dia akan dapat mengubah sesuatu tu. Dengan doa saja. Dengan doa boleh mengubah sesuatu, sebagaimana berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dengan disebabkan tasbih tu, Allah sendiri cakap dalam Al-Quran, dengan disebabkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tanpa henti semasa berada dalam perut ikan Nun. Dengan sebab itu Allah ampunkan dan Allah selamatkan. Padahal sebelum tu dikata kekallah di sana sehingga hari kiamat. Ada kan dalam ayat 148. Tapi Allah kata apa? Dengan asbab tu, dengan asbab berdoa tadi, pengampunan yang dia minta tu. Jadi kita pun macam tu. Tidak berubah ataupun tidak berganjak takdir seseorang itu melainkan dengan doa. Doa. Okey, ada pertanyaan dekat Abi ni. Macam mana mudah give? Saya mudah give up. Macam mana ya? Okey. Kita tengok balik daripada tajuk kita malam ni memang untuk itulah. Cuba ulang balik daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Cuba dengar balik dan hayati balik apa yang Kak Abi dan Kak Ndak cerita daripada nombor 1 sehinggalah yang ke-7 tu. Okey, kalau kita mula nak tergive up atau mula kita nak rasa macam hampir kita rasa macam satu hari tu, Allah malasnya. Okay. Ingat balik yang pertama tadi. Ingat balik, mindset kita kena betulkan balik. Mindset yang pertama tadi kita kena betulkan balik. Ya Allah, kenapa aku buat ni? Sebab apa aku buat ni?
kena tanya balik diri kita supaya semangat tu akan membakar balik dalam diri Bila kita. kereta api kita dah nak terkeluar daripada landasan, sedar dulu kan dia akan membawa kita balik kepada landasan kita yang asal balik. Kita ingat balik, kita dalami balik, kita muhasabah diri kita balik. Cuba, yakin dan percaya, insya-Allah, berdoa dan bertawakal pada Allah Taala. Okey, salah satu cara dia kalau kita rasa terlalu give up, kita tarik nafas ni, kita duduk, kita tarik nafas. Dengan kalimah Allah, baru kita tanya balik pada diri kita. Kita jangan tanya pada diri kita dalam keadaan kita tidak tenang. Kita tak boleh tanya dalam diri kita ataupun kita berfikir dalam keadaan kita tidak tenang. Bila kita give up, kita cari ketenangan dulu. Kita tenangkan minda kita tenangkan diri kita, kemudian kita bermonolog dengan diri kita sendiri. Kita buka balik nota-nota kita cari balik sumber inspirasi kita. Mungkin sumber inspirasi kita yang macam Kak Wi cakap tadi, sebab mak kita, sebab ayah kita, mungkin sebab adik-beradik kita, mungkin sebab anak-anak kita. Kita tengok balik big why kita tu. Macam tu. Boleh tak Makona? Kan? Boleh tak macam tu Makona? InsyaAllah di samping tu kita doa stabil dengan Allah, minta kita ni stabil. Salah satu Kak Wi bagi tahu tadi. Yang ketiga amalan yang Kak Wi buat tadi apa? Mula-mula beristighfar, kemudian kita berselawat, kemudian ketiga kita membaca surah Al-Fatihah kan? Yes, surah Al-Fatihah tu kena amalkan. Kalau kita rasa kita give up, kita baca surah Al-Fatihah, minta pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya memberikan kita ni jalan yang kita terbaik untuk kita. Ya, kadang-kadang kita rasa itu yang terbaik, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi sebab tu ada di belakang tu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus kan. Jadi kita kena beramal dengan surah Al-Fatihah tu, macam Kak Wi cakap, sedekahkan Al-Fatihah tu pada diri kita. Moga Allah memberikan kita ni keseimbangan zahir dan batin. Itu penting, keseimbangan zahir dan batin kita. Supaya hati dengan minda kita dia sama. Hati dan minda kita seiring sejalan. Kalau hati kita tak nak, minda kita nak, dia susah nak bergerak. Macam tu. Boleh tak amalkan surah Al-Fatihah setiap hari untuk diri sendiri dan niatkan macam tu untuk keseimbangan zahir dan batin, supaya hati dan juga minda, jasad dan roh kita seiring sejalan. Seimbang. Okey, habis dah 7. Okey, sebenarnya dah habis 7 tu. Adakah kita mempunyai ciri-ciri yang Kak Wi sebutkan tadi? Adakah kita mempunyai ciri-ciri yang Kak Wi sebutkan tadi? Ada kan? Assalamualaikum Kak Wi. Waalaikumsalam Mariani. Kan? Ciri-ciri yang Kak Wi sebutkan tadi atau 7 langkah tadi, 7 langkah orang berjaya tadi, adakah termasuk dalam diri kita? Mesti ada kan? Sebab orang yang nak melakukan sesuatu dah mesti ada niat. Of course ada niat. Betul tak? Thank you Kak Wi, Masya-Allah, thank you Kak Wi. Sama-sama, welcome. Itu apa yang Kak Wi amalkan lah. Jadi malam ni Kak Wi ingin mengajak sesiapa saja yang di luar sana, suri rumah yang di luar sana, orang yang pernah gagal ataupun yang sekarang ni hilang sumber pendapatan, ataupun yang sekarang ni dibuang kerja, ataupun yang sekarang ni dropnya bisnes dia drop dalam kan? keadaan yang buntu. Keadaan yang buntu. Jadi Kak Wi ingin membantu anda untuk menjalankan satu perniagaan yang mana yang boleh memberikan ketenangan kepada orang yang menerima ataupun memberikan diri seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan, ibarat kita bukan nak menjual sebenarnya, tapi dalam masa yang sama kita menjalankan dakwah kecil-kecilan kita, yang mana dakwah itu akan menjadi sumbangan kita untuk di akhirat nanti. Bersama dengan BCA. Kak Wi bukan nak cakap kosong Kak Wi bukan nak cakap kosong, tapi setelah Kak Wi menggunakan BCA ini 42 hari dah Kak Wi guna, Masya-Allah. Luar biasa, ya. Luar biasa. Apa yang Kak Wi alami adalah luar biasa. Kak Wi rasa macam bila Kak Wi duduk malam-malam mengenangkan apa yang Kak Wi buat, dengan adanya buku BCA ini memang menitis air mata. Sebelum ni Kak Wi berniaga, bukan Kak Wi nak ni kan, macam-macam dah Kak Wi berniaga. Kak Wi pernah je berniaga emas dan sebagainya kan, jual beli emas. Tapi bagus, semuanya ada keuntungan. Tetapi bila Kak Wi buat BCA ni,
Sebab kita dalam BCA ni, tujuan dia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga membuatkan kita istiqamah. Bayangkan, kita suruh kita menjual benda ni, benda yang baik untuk memperbaiki diri seseorang. Dalam masa yang sama, dia memberikan sumber rezeki. Allah menjadikan buku BCA ini sumber rezeki untuk Kak Wi dengan husband. Ya, 200%. 200%, luar biasa, betul. Betul. Sebab dalam ni bila kita amalkan betul-betul mengikut A to Z, memang kita akan dapat something yang kita tak pernah dapat sebelum ni. Ya? Sebab dalam ni mengajar kita, Kak Wi tak nak sebut lah yang awal-awal ni kan. Sebab dah banyak kali Kak Wi sebut kot. Kak Wi, nampak tak? Kan? Kak Wi ni banyaklah tulis sikit. Tapi yang Kak Wi nak tunjukkan ni yang bahagian muka surat 6. Ya. Okey. Dalam buku BCA ni dah tersusun. Nombor 1. Nombor 1. Doa pagi. Dalam buku ni ada disertakan doa pagi. Doa pagi nak baca apa? Rasulullah ajar kita macam mana doa pagi? Rasulullah ajar kita macam mana doa pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kan? Nampak tak? Seawal pagi lagi kita dah berdoa. Semua itu sunnah. Bayangkan kita menjual benda yang bagus, yang orang amalkan, dan setiap orang amalkan tu kita nak dapat dia punya saham tu. Masya Allah. Dan yang lebihnya kita beramal ni, kita melaksanakan muamalah ni, kita mengikuti BCA ni dalam satu kumpulan yang lingkaran circle yang ramai, kemudian yang positif. Kak Wi jamin ni, setiap orang yang mempunyai BCA, buku BCA ini, kalau dia bersikap negatif ataupun bersikap yang macam mana nak kata, negatif lah katakan, ataupun dia banyak aura negatif dalam hidup dia, kalau dia mengamalkan apa yang tercatat dalam buku BCA ini, insya-Allah aura positif akan datang pada dia. Insya-Allah. Sebab apa? Tapi dengan syarat kena buatlah apa yang ada dalam kandungan ni, dengan doa paginya, kemudian dengan zikirnya. Okey, kita diajar ya, kita macam ada jadual. Kita seolah-olah macam ada jadual apa yang kita nak buat pagi. Lepas kita baca doa pagi, kemudian kita baca Fatihah 7 kali, kemudian kita baca nama-nama Allah, menghayati nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim kan, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Yang kan? Sentiasa memandu kita untuk melintasi hari-hari kita. InsyaAllah. Itu memang kita sangat perlukan, sebab ialah Khaliq kita, Al-Khaliq kita, pencipta kita. Okey, kemudian kita ada zikir tambahan kita ada beristighfar, kita ada apa lagi? Kita ada la ilaha illallah, kita ada selawat, kita ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas tu kita ada doa nak murahkan rezeki. Semua ada dalam ni. Kemudian ada lagi tambahan dia. Yang keempat apa? Surah Al-Ghafir, penyerahan diri kita. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ada dalam ni. Kemudian kita ada lagi ayat surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Yang mana ini semua orang dah tahu. Kalau tak tahu pergi dengar ceramah Syekh Zainul. Syekh Zainul kan. Itu memang dah terang-terangan. Memang Kak Wi dah pernah sebut dulu 7 kebaikan orang yang mengamalkan surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Tapi yang jelasnya lagi yang diterangkan oleh Syekh ni, Tok Guru, dia kata apa? Dapat membersihkan dan memberikan kesihatan kepada jasad kita, rohani kita dan mental kita. Jadi sangat sesuai dah dalam keadaan sekarang kita membanyakkan membaca surah At-Taubah ni ayat 128 dan 129. Masya Allah. Syekh Guru kata apa? Dia kata orang yang mengamalkan ayat surah At-Taubah ayat 128 dan 129 sebelum tidur sebanyak 11 kali, dia akan diberikan kesihatan, kestabilan dan kekuatan jasad, roh dan minda. Ada lagi dalam ceramah dia kata apa? Kenapa kita baca waktu malam? Sebab waktu malam tu kita tidur akan dibersihkan, ibarat macam komputer dibuang segala virus. Komputer dibuang virusnya. Kemudian dia akan bangun dalam diri menjadi diri yang baru. Diri yang baru maksudnya diri yang lebih baik.
Dia macam robot pun dia switch off dulu, besok pagi bangun tu. Sebab itu kita banyakkan amalan sebelum tidur. Besok pagi kita bangun sebagai andak yang baru, takwi yang baru. Sentiasa bersemangat baru. Setiap hari kita sebenarnya boleh kita berubah tu. Kan? Memperbaiki diri kita. Okey, ada lagi surah tambahan, surah-surah yang penting, contohnya surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Al-Kahfi. Semua disenaraikan sebagai surah yang kita nak baca setiap hari. Kan? Kalau sebelum ni mungkin kita baca satu muka surat, tapi kalau kita mengamal ikut buku ni, sekurang-kurangnya 2 surah sehari. Kalau kita dapat buat 5 surah sehari, masya-Allah. Kan? Tak hairanlah kenapa Nabi solat tahajud sampai 15 juzuk untuk satu rakaat. Nampak tak? Sebab tu dalam kita dengar cerita tu, Nabi tu sampai bengkak-bengkak kaki. Sebab apa? Sebab solat tahajud bukan baca macam kita. Bukan baca 5 ayat, bukan baca 10 ayat. Dia ada beza. Orang yang baca 10 ayat tu begini, orang yang baca 100 ayat begini, orang yang baca 1000 ayat begini. Dia ada kelebihan dia. Di dalam tahajud tu, 1/3 malam tu, ya, walaupun dia sunnah, tapi kita boleh mengambil, boleh cari dalam Al-Quran, saya tak ingat dalam surah apa, bezanya orang yang melakukan tahajud dengan membaca surah pendek dan surah yang panjang. Berbeza, ya, berbeza. Sebab itulah kalau kita dengar cerita tu, Nabi kata, orang kata Nabi solat sampai tengah malam sampai bengkak-bengkak kaki. Memanglah sebab baca surah yang panjang, bukan macam kita qul huwallah je kan, ataupun qul ya ayyuhal kafirun saja. Itu beza dia. Okey, tu tak apa, kita cerita di bahagian lain nanti. Kemudian kita dalam ni juga mengajar kita untuk bersedekah setiap pagi. Sedekah subuh nama dia. Sedekah subuh setiap pagi. Wajib lah. Kemudian sedekahkan kata-kata motivasi kepada kawan-kawan kita ataupun dalam Facebook kita. Itu pun salah satu sedekah. Mana sumber yang kita nak sampaikan. Sekarang ni yang paling rapat dengan kita adalah sumber media sosial. Jadi kita sampaikan dalam media sosial. Kita tak dapat nak jumpa orang, nak ketuk-ketuk pintu rumah orang seorang-seorang nak bacakan hadis pada orang. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi, nak lagi PKP ni. Ya, kita tak mungkin buat betul. Jadi tak ini mungkin. Adalah cara yang paling hampir dengan diri kita, cara yang paling mudah dengan kita. Berniagalah walaupun kita dah kaya. Yes, betul. Win-win memang. Berniagalah walaupun kita dah kaya. Yang tadi abang dah post dah. Itu kedua, amalan-amalan yang boleh menenangkan minda kita dengan surah-surah pilihan. Yes, betul. Ya, dengan surah pilihan, contohnya surah Ar-Rahman yang memberikan kita ketenangan, ya, dengan rasa kasih sayang, kan. Kemudian kita yang ke-8 kita ada checklist solat. Checklist solat ni solat sunat, solat wajib, apatah lagi, kemudian solat qada. Nampak tak? Dalam ni dia senaraikan. Jadi kalau kita tak pernah buat qada ya, sahabat-sahabat di luar sana, mungkin kita dulu pernah kita tertinggal, kita boleh tik dalam ni kalau kita buat solat qada, qada solat. Jadi sangat-sangat bagus buku ni sebenarnya. Tu Kak Wi kata buku ni dah sebati dalam jiwa Kak Wi. Kalau tak ada buku ni, Kak Wi rasa macam tak lengkap hidup Kak Wi satu hari. Kan? Jadi Kak Wi mengajak rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar sana, siapa yang mendengar live Kak Wi malam ni, Kak Wi nak buka, Kak Wi tak pernah lagi buka ya untuk secara live. Kak Wi nak buka sesiapa yang nak jadi dropship Kak Wi. Kak Wi akan guide dia sampai berjaya mendapatkan pendapatan 1,000 lah kita kata dulu Bukan 1,000, maksudnya pendapatan yang 4 angka. Yang serius Kak Wi bagi tahu. Yang serius betul-betul, yang berminat, yang ada kesungguhan, yang ada kegigihan, dan yang tak takut gagal yang Kak Wi cerita 7 tadi. Ciri-ciri, siapa yang ada ciri 7 ciri yang Kak Wi sebutkan tadi, okey, boleh hubungi Kak Wi ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk Kak Wi bimbing menjadi dropship. Boleh mendapat pendapatan yang selesa, ataupun kita kata yang boleh membantulah, yang boleh membantu pendapatan sedia ada kita. Serius, Kak Wi cakap serius. Sebab Kak Wi ada satu rahsia yang diamalkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf boleh berjaya dalam perniagaan dia dan mengajak orang lain sama-sama buat macam apa dia buat. Nak tak? Okey, siapa yang nak boleh hubungi. Boleh hubungi atau ataupun tinggalkan komen nak ataupun nombor telefon. Nanti Kak Wi akan contact. Ni betul-betul Kak Wi serius. Orang yang nak cari Allah,
dan juga di samping mencari Allah, menyebarkan kebaikan untuk mengingati Allah, menyebarkan untuk orang istiqomah. Di samping itu mendapat sumber keuntungan. Mendapat keuntungan. Istiqomah. Dengan slogan ke? Tagline. Okey, tagline Kak Wi untuk bulan September ni. Bulan September pula. Bulan Ogos ni, bulan kemerdekaan ni, istiqomah amal, istiqomah poket. Dia kena istiqomah amal dulu baru ada istiqomah poket. Kalau nak poket tu nak istiqomah, amal tak istiqomah, dia tak boleh. Itu Abdul Rahman bin Auf, rahsia dia. Okey? Jadi siapa yang nak join Kak Wi untuk jadi dropship, hubungi Kak Wi dalam Facebook ataupun PM Kak Wi ataupun tinggal nombor telefon ataupun komen nak saja. Terima kasih yang watching. Siti Mazura Mustafa, Nurhayati Talib. Terima kasih watching. Serius, Kak Wi offer sekali lagi sebelum Kak Wi end live. Sebab kita dah 50 minit dah. Kak Wi kata tadi nak sekejap je. Okey, Kak Wi ulang sekali lagi. Jika anda serius ingin istiqomah amal dan istiqomah poket, boleh tinggalkan nombor telefon ataupun komen nak di ruangan komen. Kak Wi akan guide untuk korang yang join Kak Wi untuk istiqomah amal dan istiqomah poket. Untuk sama-sama kita berjaya. Untuk sesama kita berjaya. Kak Wi ingin membantu. Kak Wi ingin membantu. Ya. Wanita-wanita di luar sana ataupun tak kisah lelaki pun boleh. Ya. Sebab Kak Wi akan cuba berikan yang terbaik bagaimana Abdul Rahman bin Auf mengamalkan amalnya dalam perniagaan. Amal, istiqomah poket. Takkan jadi istiqomah poket kalau istiqomah amal tidak ada. InsyaAllah. Thank you Kak Wi sharing. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Amin Rabbal Alamin. Selamat maju jaya Kak Wi. Thank you. Terima kasih yang doakan Kak Wi. Okey, Kak Wi ada lagi 2 minit je dah, sekarang 53 minit. Kak Wi tak nak sampai 1 jam. Okey, sesama Kak Wi pun mendoakan. Terima kasih yang watching sama Kak Wi malam ni. Tekanlah butang share, like dan juga komen anda. Moga itu adalah salah satu tanda sokongan untuk kita berbuat baik dan teruskan berbuat baik untuk sebarkan kebaikan yang sesama kita amalkan dengan orang lain. InsyaAllah. Kak Wi doakan anda juga kaya dan berjaya, istiqomah, amal dan istiqomah untuk poket. sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat bicara malam, Kak Wi yang anda pada malam ni, semua dilimpahi kekayaan, kaya dunia, kaya amal akhirat. Dan kaya poket. Kaya amal, kaya poket dunia. Istiqomah amal, istiqomah poket. Amal, istiqomah poket dunia dan akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Kak Wi mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata, tersasul bicara ataupun yang menyinggung perasaan. Kak Wi minta maaf sangat-sangat. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, dan yang kurang ilmu itu datangnya daripada Kak Wi sendiri. Thank you Kak Wi, thank you. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Sayang semua.